Hai, Assalamualaikum. Okay, macam mana dengan manajemen game yang disediakan oleh ID, Lady dengan Ken? Mesti okey kan? Mesti terbaik, okey. Okey, juga ada satu lagi manajemen game yang disediakan, uh, mungkin boleh dimainkan ketika kita tengah dalam perintah kawalan pergerakan yang disebabkan oleh COVID-19. Okay, nak tahu game manajemen game apa yang disediakan? Stay tune. So, let's go. Okay, untuk game yang Joe pilih, manajemen game yang Joe pilih adalah What Should We Do? Dia kata lain, apa yang kita kena buat. Okay, game ini dijalankan secara berkumpulan, iaitu peserta dipecahkan kepada beberapa kumpulan. Time estimate berdasarkan jumlah kumpulan. Jika banyak kumpulan yang dibagikan, so estimate time dia kena panjang lah. Tapi kalau macam Joe lebih suka estimate time tu pendek, sebab nak tengok kemeriahan kemeriahan perjalanan game ini. Okay, instrument that we use for this game, we just use one thing, that is stone, batu. Kita hanya menggunakan batu, dan batu ni akan diberikan kepada setiap kumpulan. Okay, okay, untuk yang terakhir, skill yang involved dalam game ini, kita ada 5. Decision making, kita ada creativity, time management, problem solving and teamwork. Kelima-lima ini dia akan terangkan pada di akhir video nanti macam mana kelima-lima skill ini dimainkan. Okey, baiklah. Macam mana manajemen game What Should We Do ini dimainkan? Okey, untuk langkah pertama, step yang pertama, syarat pertama, macam Ju cakap tadi, game ini dimainkan secara berkumpulan. So, untuk video kali ini, Ju hanya perlukan 3 kumpulan sahaja dipecahkan. Okey, setiap kumpulan ini, syarat kedua dia, setiap ahli peserta kumpulan tidak dibenarkan untuk berkomunikasi secara suara, secara verbal. Diorang tidak dibenarkan, diorang kena bisu. Diorang hanya boleh berkomunikasi mungkin dengan cara yang diorang faham, dengan syarat tangan, jelingan mata apa semua, dengan cara yang diorang lebih faham. Okey, yang seterusnya, setiap grup ini akan diberikan 5 biji batu. 5 biji batu yang berlainan saiz apa semua. So, apa yang diorang kena buat, daripada batu yang diorang miliki ni, tanpa bersuara, diorang kena discuss macam mana untuk dapatkan batu yang sama, sedangkan pada awalnya diorang dapat batu yang berlainan. Okey, diorang tidak boleh bersuara hanya dengan sign tanda, cara komunikasi diorang. Tapi diorang kena selesaikan task ni dalam 3 minit untuk kumpulkan 5 biji batu daripada berlainan saiz kepada saiz yang sama. Okey, jom kita saksikan cara game ini dimainkan. Okey, ketika permainan ini dijalankan, ada satu peringatan kepada para peserta di mana diorang kena jaga batu diorang tak boleh, jangan sampai kena curi, macam tu. Kena batu ni umpama amanat diorang kena jaga batu ni, tapi pada masa sama diorang kena siapkan task di mana menjadikan batu yang diorang ada tu dalam bentuk ataupun senang dalam kategori yang sama. Contoh kalau macam warna sama, bentuk sama semua. Okey, macam tu. Okey, di sini dia akan tunjukkan beberapa implikasi yang mungkin akan dilakukan oleh peserta, di mana mereka mungkin akan cuba untuk pecahkan batu ni. Okey, mungkin dia akan cuba untuk pecahkan batu ni, atau mungkin dia akan keluar pada bilik tu, daripada dewan dia akan cari batu-batu lain yang sama. Di mana itu adalah kreativiti diorang. Dan clue, kita ada clue untuk game ini adalah tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Itu adalah clue dia. Jadi ada beberapa minit lagi. So peserta grup ni diorang kena siapkan task ni. So sekarang ni dia ada batu bentuk sama, petak, warna. Jadi macam mana diorang nak samakan kelima 5 biji batu ni? Contohnya kalau petak, semua petak macam mana?
Itu adalah kreativiti diorang, apa yang diorang kena buat. Decision making diorang, dalam teamwork diorang. Yang ni masa dah nak habis, so tengok apa dia punya kesudahan pada penghulu nanti. Okay, nampaknya masa pun dah tamat, dan kita assumekan semua group tak dapat untuk selesaikan task yang diberi, itu untuk cari batu dalam masa yang diberikan 3 minit. Dan kita tengok beberapa implikasi yang dah dilakukan oleh beberapa peserta. Diorang cuba nak pecahkan batu, diorang cuba nak cari batu lain di luar dewan, luar bilik semua. So kita recap balik maklumat yang Joe bagi, di mana kita tak boleh biarkan batu ni diambil oleh grup lain. Nampaknya batu tu okey, larangan tu semua jaga, diorang jaga semua larangan tu. So sebenarnya kita boleh tengok pada batu yang first diorang dapat dengan akhir adalah sama. Dan clue yang kedua, di mana tangan yang memberi lebih baik tangan yang menerima. Dan itu adalah antara solusi untuk game ini. Okey, dengan tidak boleh berbicara, diorang hanya boleh berkomunikasi dengan bagi tangan ataupun semua hand sign apa semua. So clue dia, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Okey, kita recap balik skill yang diguna dalam game ni adalah antara salah satunya adalah teamwork. Teamwork dalam game ini bukan hanya dalam berkenaan dengan group A sahaja. Group A, group B, group C bukan teamwork untuk by group. Teamwork dalam game adalah teamwork untuk kesemua group menjadi satu, di mana tangan yang memberi lebih tangan menerima ialah diorang kumpul daripada group kecil, diorang kena combine jadi satu group besar, diorang kena letak batu yang diorang miliki. Macam sekarang kita tengok batu A, B dan C. Okey, tangan yang memberi baik tangan yang menerima, apa yang diorang kena lakukan adalah diorang sendiri yang willing untuk memberi. Itulah dia punya clue, tangan memberi baik tangan yang menerima, di mana diorang willing sendiri nak bagi batu tu kepada grup lain. Untuk matlamat dia adalah untuk dapatkan batu yang sama. Okey, kita cuba Okey, sekarang ni batu ni adalah warna putih. Jadi kita kena beri, contoh grup A kena beri batu putih ni kepada grup lain, ataupun dia boleh kumpul, tunggu grup lain bagi batu yang lain kepada dia. Okey, sekarang ni kita tengok batu putih. Batu putih ni grup A bagi kepada grup B. Okey, dia ada 2, so dia akan bagi. So sekarang ni grup B dah ada 3 batu putih, ada 3 batu putih dan ni selebihnya. Okey, sekarang ni kalau perasan ada 2 lagi batu putih yang diperlukan oleh grup B. Jadi batu tersebut ada di grup C. Jom tengok. Ni 1, 2. Itu mana grup B sudah cukup 5 batu yang sama jenis, itu warna yang sama putih. Yang selebihnya kita letak tepi. Kita letak tepi dahulu. Okey. Seterusnya tengok balik grup A. Batu ini boleh diklarifikasikan sebagai batu petak. Bentuk dia petak tengok ni bentuk petak. Dan ni pun bentuk dia petak juga. Jadi sekarang ni dia dah ada 2 batu petak, hanya perlukan 3 lagi. So grup lain memberi batu yang diorang tak guna. Macam B, diorang dah settle, diorang dah selesaikan batu ni. So diorang ada batu petak 1, jadi diorang bagi kepada A. Dan ini satu lagi batu petak, diorang bagi satu lagi. Hanya satu lagi. Dan ini tak dapat batu petak. Tiba tidak. Jom tengok pada grup C. Grup C, okey ni. Kita dapat batu petak So sekarang ni grup A telah ada 5 batu bentuk petak. Dan selebihnya, batu yang selebihnya adalah diberikan kepada grup C, iaitu batu yang berbentuk segitiga, bentuk piramid berbentuk piramid 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Jadi itulah cara permainan game What Should We Do ini dijalankan, iaitu teamwork, bukan sahaja by group, tapi keseluruhan group kena ada satu teamwork yang bagus. Decision making diorang, iaitu diorang sendiri willing nak memberi batu itu kepada group lain, dengan syarat, dengan matlamat dia nak dapat selesaikan task ni dalam masa yang diberikan. Time management sangat penting dalam apa-apa urusan sekalipun. Time management sangat penting, dan malangnya dalam video kali ini kita sukan
semua group ni tak dapat selesaikan masalah ini. So diorang dah lebih masa. Okay, berkenaan dengan problem solving. Problem solving yang diorang sepatutnya lakukan adalah di mana diorang kena berfikir, diorang kena discuss apa yang diorang perlu lakukan. Game ini memang game antara macam mana kita nak selesaikan masalah yang kita hadapi. Macam tu. Okay. Dan last sekali, creativity. Creativity diorang, apa yang diorang kena buat, macam mana diorang communicate antara diorang. Adakah dengan main mata, diorang lebih faham antara diorang, jadi diorang gunakan sign tangan yang lebih senang difahami. Jadi itulah management game yang Joe sediakan untuk kali ini. Diharapkan game ni boleh digunakan di masa depan untuk mengikatkan bonding antara peserta, antara tim, bahkan untuk mengeratkan lagi hubungan antara diorang. Okay, itu saja daripada Joe. Thank you. Okay, baiklah, nampaknya kita dah settle, dah selesai kita punya dengan management game untuk daripada kumpulan Joe. Sekali lagi thank you kepada Aidil, Iken dengan Eddie atas kerjasama diorang untuk siapkan video ini. Diharapkan video-video game management game yang disediakan ini dapat digunakan pakai untuk masa hadapan, untuk sebagai task kepada peserta dalam dia punya decision making, dalam dia punya teamwork, dalam dia punya time management, creativity dan juga problem solving. Kelima-lima ni sangat penting, bukan saja kita main game, kelima-lima ni pun kita guna dalam kehidupan kita harian. Tak kisahlah kita sebagai student ataupun pekerja sekalipun, kita kena ada kelima-lima skill ini. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Harap semuanya terhibur. Jumpa lagi di lain masa. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih.